manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu bertakwalah kamu kepadaku. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maka tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ia juga menciptakan manusia dari air benih. Setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan binatang-binatang ternak itu ia juga menciptakannya untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain, dan daripadanya juga kamu makan. Binatang-binatang ternak ni tuan-tuan, ulama tafsir menafsirkan dengan binatang yang berkaki empat. Berkaki empat, binatang-binatang ternak. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasruhun. Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu keindahan yang menarik hati ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang, dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi. Wallahu a'lam. Baik, sama-sama kita dengarkan tafsiran ataupun sedikit tafsir yang akan disampaikan oleh Fadil Datuk Seri Tuan Ibrahim Tahman, insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saya ulasan sebahagian ayat yang kita ambil pagi ini. Sambungan pada ayat yang kita baca pagi semalam, di mana Allah Ta'ala menyebut bahawa mereka membagi-bagikan Al-Quran kepada beberapa bahagian. Iaitu di antara perangai puak-puak Yahudi, ahli-ahli kitab di Madinah, ialah mereka ni mengambil, beriman kepada sebahagian Al-Quran, sebahagian kitab suci, dan menolak pada sebahagian yang lain. Sebagaimana telah pun dikupaskan tadi bahawa di antara perintah Allah Ta'ala turun pada mereka ni, ada ayat yang mereka suka, bukan Bani Israel, kadang Bani Melayu pun ada juga, yang pilih-pilih ayat, mana ayat yang suka, mana ayat dia tak suka. Ayat bab kahwin 2, 3, 4 tu rasa suka lah tu, tapi bila bab ayat kena zakat, ayat hukum Allah Ta'ala, maka mereka menolak. Maka Allah Ta'ala bersumpah, bahawa kami akan, Allah Ta'ala akan, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah Ta'ala bersumpah, demi Tuhanku, bahawa mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Walaupun ayatnya merujuk kepada soalan di atas perbuatan-perbuatan mereka. Pasal apa mereka beriman pada sebahagian kitab, kenapa mereka tolak sebahagian lain? Allah Ta'ala akan tanya perkara tersebut, dengan apa yang telah mereka lakukan waktu hidup dunia. Sebab orang Yahudi ni, ahli kitab sebahagian Yahudi ni, mereka pindah ke Madinah untuk tunggu kedatangan Nabi terakhir. Mereka hijrah daripada Palestin pergi ke Madinah tu kerana mereka tahu bahawa Nabi yang terakhir akan dibangkitkan di Madinah. Lalu mereka hijrah, tunggu di Madinah. Tetapi bila Nabi Muhammad datang, mereka tak beriman tu kerana Nabi Muhammad tu bukan Bani Israel. Sebab tu je. Tapi mereka mengharapkan Nabi terakhir pun di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad tu daripada Quraisy, bukan Bani Israel. Walaupun mereka tahu semua ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad tu betul, sebagaimana disebut dalam kitab Taurat, dalam Injil,
Ya, tetapi mereka menolak tu bukan apa, kerana bukan daripada keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Ya, jadi Allah Ta'ala akan tanya pasal apa mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui kebenaran. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Oleh kerana itu ya Muhammad, ya, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah apa yang Allah perintah. Tugas Rasul ni beritahu je. Beriman tak nak beriman ke, nak lawan degil ke, itu bukan kerja kita. Nak boleh beriman ke, dapat hidayah tak, bukan kerja Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad ni, Nabi kalau boleh dia nak semua orang beriman. Ya, tugas Nabi sampai apa yang Allah perintah. Itu saja. Ya. Wa'arid 'anil musyrikin, dan tak usah pedulilah bantahan. Orang bantah ni kita buat macam mana pun yang tak puas hati akan dia tak puas hati. Yang buat macam ni dia tak rasa macam ni, yang komplain, tukang komplain meramai. Ya, sekarang ni kalau kita tengok dalam Facebook tukang komplain memang ramai sungguhlah. Ya. Jadi Allah Taala perintahkan tugas kamu buat, sampaikan benda yang Allah perintah, tak usah pedulilah apa yang mereka yang orang musyrik itu nak bantah dan sebagainya. Ya. Kemudian satu perkara lagi, inna kafainakal mustahzi, sesungguhnya Allah Taala beri jaminan bahawa Allah tetap memelihara Nabi SAW. Pada peringkat awal ayat yang sebelum ini, sahabat-sahabat Nabi duk jaga Nabi, lindung Nabi apa semua, nak ke mana pun mereka escort Nabi, nak ke mana pun tidur malam mereka kawal rumah Nabi, hingga Allah Taala turunkan ayat yang beri jaminan bahawa Nabi Muhammad tu Allah pelihara. Lepas tu barulah sahabat-sahabat rasa lega. Tak perlu kita jaga, Allah jaga lagi hebat daripada kita jaga. Ya, maka Allah Taala perintahkan, Allah mengawal, menjaga Nabi SAW daripada kejahatan dan tindakan-tindakan musuh. Ya. Siapa dia? Allazi yaj'aluna Allah ilahan akhar. Mereka yang menyekutukan Allah Taala. Ya. Dia kemuncak segala perbuatan jahat ni duduk pada syirik. Kita ingat kemuncak dia duduk pada zina, minum arak, bunuh orang, bakar, zalim. Dah. Kemuncaknya syirik. Syirik tu manusia tak mati, tapi dalam kepala kita, kita rasa kemuncak jahat manusia apa dia? Bunuh orang, mencuri, merompak. Tak. Kemuncak perbuatan jahat duduk pada syirik pada Allah. Ya, bila disyirik pada Allah Ta'ala, satu-satu dosa Allah tak ampun, syirik lah. Ya, ada pun dosa-dosa besar yang lain dan sebagainya, maka dia bertaubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan lakukan. Iaitu Allah Allazi ja'alna nama Allah ilahan akhar. Mereka menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa yang lamun esok ini ni, ya, dia satu kalimah, ya, orang yang menyembah Allah esok tahulah dia, ya, tahulah akibatnya kata Allah. Maknanya, ya, seolahnya Allah Taala beri amaran dengan amaran yang sangat keras, esok kamu tahulah apa tindakan kamu. Ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu, Allah kata, ya, Allah tahu bahawa Nabi ni yadhiqu sadruka bima yaqulun. Setiap kali orang ejek Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad tukang sihir sebagainya, Nabi ni dia manusia. Ya. Dia rasa dia, ya, sempit dada. Ya. Macam kita lah, kalau orang kata buruk pada kita memang terasa. Nabi macam tu lah juga. Allah kata, aku tahu ya Muhammad, kamu sempit dada kamu, ya, sakit hati, susah hati kamu dengan apa yang orang tuduh pada kamu. Bila Ibrahim mati, anak laki-laki Nabi, anak bongsu Nabi, Ibrahim tu meninggal masa kecil. Ya. Bila Ibrahim mati, wafat, kena demam panas, puak-puak musyrikin kata apa dia? Ya. Jangan kita bimbang Muhammad, sebab dia akan putus keturunan. Sebab semua anak laki-laki dia tak ada mati. Ya. Biarlah dia, lepas dia mati besok tak ada siapa nak sambung perjuangan dia, nak sambung agama dia. Dia gini, masa tu siapa dapat anak laki-laki jadi bangga, anak perempuan rasa hina. Takdir Allah Ta'ala, Allah matikan semua anak laki-laki Nabi. Yang bongsu sekali Ibrahim bersama dengan isteri dia, dengan Maryam Kiptiyah. Bila Ibrahim meninggal dunia, perkataan tu dia cerca, dia ejek. Muhammad putus keturunan, putus baka, tak ada anak jantan semua. Sampai Allah turunkan ayat Quran. Waktu tu Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba Nabi senyum seorang diri. Sahabat-sahabat rasa pelik, pasal apa Nabi tiba senyum? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu senyum? Nabi kata, baru Allah Ta'ala turunkan pada suku ayat yang sangat pendek, 3 ayat aja. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang putus keturunan itu bukan kamu yang Muhammad. Yang putus baka, putus keturunan, yang ajaran tak ikut, bukan Nabi, tapi mereka.
Sebab tu walaupun Nabi anak lelaki tak ada, Islam tu sampai zaman kita disambung. Nama Nabi, nama yang paling banyak disebut atas dunia, nama orang paling banyak tiru. Tapi nama Abu Lahab ada? Abu Jahal tak ada. Tak ada orang buh nama nak dia Abu Jahal, Abu Lahab sebagai. Ya, sebab tu Allah kata, ya, Allah tahu apa yang mereka kata pada kamu. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tu bila kita kena tekan, jiwa kita terasa hati dan sebagainya, kecil hati ataupun rasa duka cita, apa nak buat? Fasabbih bihamdi rabbik. Kena banyak tasbih. Ya, kadang-kadang orang tulis macam-macam dalam Facebook orang tu. Apa tu kita apa nak buat? Nak lawan, bukan kerja kita nak lawan ni. Fitnah ni makin lawan makin besar. Maka hendaklah bertasbih pada Allah, astaghfirullahalazim ke. Ya, tasbih banyak-banyak pada Allah. Wa kum minas sajidin, dan biar kita bersama orang semayang, orang yang soleh. Ya, ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, Allah Taala sebut supaya jangan rasa takjub hebat kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, tapi rasa hebat bersama-sama orang yang semayang bersama hamba Allah, walaupun dia ni muka orang miskin. Sahabat-sahabat ni mungkin dia orang ni orang susah, orang miskin, tapi mereka ni beriman dengan Allah Taala. Daripada yang kaya hebat yang kita nampak kagum, tapi mereka ni tak beriman dengan Allah. Ya, jadi ayat ni Allah suruh wakum minas sajidin, biar kamu bersama-sama mereka yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ambur rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, dan beribadah pada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang pada kamu keyakinan. Ada seorang sahabat Nabi menjumpa Nabi, ya Rasulullah, si Fulan bin si Fulan tu dia semayang tak tinggal, tapi maksiat dia terus buat. Ya, ada orang macam tu kan? Ya, dia semayang tapi maksiat dia tak tinggal. Ya, terus buat maksiat. Apa kata Nabi? Beritahu dia teruskan semayang dia, teruskan ibadah dia hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah dia bertambah keyakinan dia, datang keyakinan. Kata guru saya dulu, ya, ustaz saya waktu mengajar, dia kata kadang-kadang kita ni bila kita nak paku dua keping papan, sekali ketuk tak ada lagi, ketuk lagi, hati kita begitu juga. Dia kata kotoran beruh sekali tak hilang, beruh lagi sehingga hilang. Demikianlah ibadah kita. Nak rasa lazat semayang subuh ni bukan mudah. Datang lagi semayang terus semayang hatta ya'tiyakal yaqin, hingga kita datang nikmat, ya, satu ibadah yang kita lakukan. Pada ayat yang berikutnya surah An-Nahl, sebagaimana telah kupas sikit saya ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut, ya, ata amrullah, ya, telah datang perintah Allah Taala, iaitu hari kiamat bertambah hampir. Ya, maka fala tastajilun, tak payah minta. Puak-puak musyrikin Mekah ni cabar, ya Muhammad, kalau betul kiamat datang bila? Timpulkan pada kami bala. Ya, Allah kata jangan kamu nak segerakan. Ya, sebab kiamat ni Allah Taala mati orang beriman, ya. Semua orang beriman tak akan tengok hari kiamat. Ya, semua orang beriman Allah matikan dulu. Kata Nabi, akan datang satu angin daripada arah Yaman, ya, yang bergerak, dan bila kena orang beriman akan mati semua. Waktu saat goncangan kiamat tu yang ada atas muka bumi dua golongan, orang kafir dan orang munafik. Nauzubillah. Ya, Allah tak izin orang beriman tengok ni waktu dahsyat kiamat tu. Ya, maka Allah kata fala tastajilun, jangan kamu minta supaya disegerakan. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya, kemudian yunazzilul malaika birruh min amrihi ala man yasha' min ibadihi. Ya, sesungguhnya Allah Taala menurunkan para malaikat memwahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala man yasha'u min ibadihi. Allah pilih, ya, nabi ni dia bukan bersiap untuk jadi nabi. Ya, macam kita, ngapa beriuk sangat berzikir nak jadi wali, tak boleh, tak payah. Ya, tanggungjawab kita beribadah. Nabi Muhammad SAW dia pun tak tahu Allah nak pilih sebagai rasul. Ya, Allah pilih siapa yang Allah kendaki di kalangan hamba dia. Ya, siapa sangka tiba-tiba Yusuf yang dicampur dan pergi rupanya rasul. Masya-Allah. Ya, kita dah baca surah Yusuf tu. Kita tak fikir Yusuf ni boleh jadi rasul. Nak dibunuh oleh adik-beradik dia, campur dalam pergi pula, kena jual. Rasul kena jual. Masa kecil lah Yusuf kena jual. Ya, tapi rupanya Allah nak angkat dia sebagai rasul. Dan rasul ni dia tidak beranak tu rasul. Nabi Muhammad SAW 40 tahun bagi rasul, sebelum tu bukan rasul. Ya. Jadi Allah Taala pilih di kalangan hamba-Nya, ya, supaya memberi peringatan kepada kaumnya, ya, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ialah tentang bagaimana kejadian
langit dan bumi, kejadian manusia min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Allah jadikan daripada air nutfah, masya-Allah, air mani yang dikeluarkan oleh benih laki-laki itu beribu sperma dia tu. Dalam beribu tu satu je yang hidup. Masya-Allah. Kalau Allah Taala hidup 10, kembar 10 tu baru berapa persen? Baru daripada beribu benih. Allah ambil yang paling sehat, yang paling kuat, yang paling tabah, yang paling cekal, yang itu saja boleh tembus benih yang dilahirkan manusia. Wallahu alam. Dan ayat lain tu ialah kita boleh tengok bagaimana di antara nikmatnya ialah Allah Taala bagikan jadikan binatang yang seronok tengok. Orang ada kuda, tengok kuda seronok. Waktu kuda tu berjalan, waktu kuda tu berhenti. Begitu juga orang minat burung. Binatang-binatang hebat. Allah Taala buat cerita burung merak, masya-Allah. Burung merak. Waktu dia kembang sayap dia, waktu dia berjalan. Dan begitu juga binatang lain. Tuan-tuan masuk ke zoo tengok. Binatang ni macam ni, binatang ni. Ular tak ada kaki, tak ada kaki macam lipat, tapi berjalan, masya-Allah. Puja laju. Jadi semua tu Allah kata Allah jadikan dengan penuh keindahan, waktu rehat atau waktu dia kita keluar untuk bekerja. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita faham makna apa yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.